Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Rosli. Di sini saya akan menceritakan sejarah Balai Cerap Ulugh Beg. Balai Cerap Ulugh Beg ini dibina pada tahun 1430-an oleh ahli astronomi Timurif, iaitu Ulugh Beg atau nama sebenarnya Mirza Muhammad Tarakai bin Syahrul Ulugh Beg, dan juga merupakan seorang ahli astronomi dan ahli matematik. Ulugh Beg ini dilahirkan di Sultaniyah Iran pada tahun 1363 dan meninggal pada 27 Oktober 1449 di Samarkand, Uzbekistan. Balai Cerap yang sering dianggap sebagai salah satu sebuah balai cerap yang paling maju di zaman pertengahan Islam. Ini dibina pada kurun ke-15. Ketika Samarkand merupakan salah sebuah daripada dua buah kota paling penting bagi Empayar Timurid. Balai Cerap ini mempunyai banyak peranan yang sangat besar dalam memajukan astronomi Islam kerana ia merupakan sebuah bangunan atau institusi yang sistematik yang digunakan untuk mencerap objek angkasa bagi tujuan memahami sifat fizikal objek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi bin Rahman akan menerangkan sedikit peranan Balai Cerap. Balai Cerap mempunyai peranan yang sangat besar dalam kemajuan ilmu astronomi ataupun ilmu falak. Ini kerana Balai Cerap digunakan oleh para ahli astronomi untuk mencerap bintang-bintang di langit, seperti menentukan tarikh bermulanya bulan puasa, mencari arah kiblat, menentukan waktu solat dan sebagainya. Aktiviti penyelidikan serta pembelajaran juga dijalankan di Balai Cerap, yang mana ia mempunyai kesan yang sangat besar kepada astronomi Islam zaman silam dan masa kini. Di Malaysia, Balai Cerap bukan sahaja setakat untuk mencerap objek-objek di angkasa. Bahkan ianya juga menjadi salah satu pusat pelancongan kerana ia menyediakan tempat pengajaran, latihan dan juga pameran untuk para pengunjung. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Mursyid bin Abdul Samad dari Kumpulan 9 ingin menerangkan sedikit tentang kelebihan Balai Cerap Ulugh Beg. Pertama ialah Balai Cerap Samarkand atau Balai Cerap Ulugh Beg ini merupakan balai cerap yang banyak memberi manfaat dalam pencapaian Islam. Balai cerap pada fasa ini melambangkan kekuatan sebenar balai cerap zaman pertengahan tamadun Islam. Ia juga sering dianggap sebagai salah sebuah balai cerap yang paling maju pada zaman pertengahan Islam. Pada awal pertengahan kurun ke-11, terdapat balai cerap yang mengalami beberapa masalah, seperti balai cerap yang diruntuhkan apabila berlakunya perubahan pemerintah, dan balai cerap masih tidak berfungsi dengan baik disebabkan instrumen yang kurang baik. Namun, pada awal kurun ke-12 hingga ke-15, balai cerap zaman tamadun Islam mengalami anjakan yang sangat baik sehingga menjadi balai cerap contoh bagi balai cerap di Eropah dan China. Keempat ialah instrumen yang paling besar dibina di sana adalah sebuah sextant berjejari 40 meter yang merupakan alat yang boleh mencapai resolusi sehingga arca minit yang nilainya adalah yang terbaik sebelum kewujudan teleskop pada abad ke-17. Ia digunakan bagi proses cerapan matahari. Akhir sekali ialah Ulugh Beg bersama ahli-ahli astronomi beliau juga telah mengumpul dan menyusun sebuah katalog 1000 bintang terang yang kelihatan di atas latitud Samarkand yang belum pernah dilakukan oleh ahli astronomi lain selepas Ptolemy. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Abdul Muiz bin Ahmad Nazri. Saya akan menerangkan konsep dan seni bina Balai Cerap Ulugh Beg. Seni bina Balai Cerap Ulugh Beg berbeza dengan yang lain yang dibina pada masa itu. Ulugh Beg memerlukan arkitek yang mahir untuk membantunya. Jadi dia menghubungi Qazi Zada Rumi dan memintanya untuk mencari arkitek yang lebih berpengalaman dan lebih mahir. Mereka mengupah Nasir ad-Din Al-Tusi jadi ketua pembinaan Balai Cerap. Observatorium Ulugh Beg dibina di atas bukit 21 meter di atas tanah. Observatorium mempunyai bangunan yang berbentuk silinder dan diameter 46 meter dan tinggi 30 hingga 33 meter. Bangunan itu terbuat daripada batu bata yang sudah siap tetapi tidak stabil. Mereka berjaya menyelesaikan masalah ini dengan membina tapak yang jauh ke dalam tanah. Observatorium ini terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama adalah untuk kaki tangan tinggal,
manakala tingkat kedua dan ketiga untuk membuat pemerhatian yang mempunyai banyak lengkung untuk diteliti. Atap balai cerap itu rata dan memungkinkan instrumen digunakan di atas bangunan. Pintu masuk balai cerap telah diubah beberapa kali dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Sekian. Baiklah, pembentangan akan diteruskan lagi oleh saya, iaitu Muhammad Firdaus bin Sultan. Bagi binaan Balai Cerap Ulu Bagh, binaan ini terdapat 3 binaan semasa kemuncaknya yang terdiri daripada 3 buah instrumen astronomi gergasi. Antara instrumen yang paling penting antara ketiga-tiganya itu ialah Sab Ai-Fakhiri, iaitu lengkungan meridian bersaiz besar atau sextan yang memanjang di bahagian pusat Balai Cerap. Instrumen ini diletakkan pada paksi utara selatan dan ketinggiannya mencecah sehingga 40 meter ataupun 131 kaki. Instrumen yang kedua ialah Ihtidal atau jam matahari yang diperbuat daripada dinding cekung. Instrumen ini dibina pada paksi timur ke barat dan menghadap tegak Sab Ai-Fakhiri. Dalam kata lain, sextan ini berfungsi sebagai jarum, iaitu konomon. Dan instrumen yang terakhir, iaitu yang ketiga, ialah Ustuvan, iaitu sektor kuadran yang berputar. Sekian saja daripada kumpulan kami, kumpulan 9 dengan tajuk Balai Cerap Ulu Bagh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.